نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk kita sambung balik kuliah kita menggunakan kitab ataupun menggunakan buku Metodologi Memahami Hadis. Dan kita mengalu-alukan kehadiran selain daripada hadirin dan hadirat yang berada di masjid ini, kita juga menerima kehadiran daripada sahabat kita di Facebook dan juga Zoom. Kita lakukan secara langsung. Ya, baik. Kita insya-Allah akan sambung hari ini pada muka surat yang ke-97. Siapa ada buku boleh tengoklah. Iaitu disiplin memahami hadis berdasarkan ilmu maqasid syariah. Saya telah pun hurai makna maqasid syariah. Saya telah hurai faedah memahami hadis berdasarkan maqasid syariah. Dan insya-Allah hari ini kita nak tengok disiplin. Apakah disiplin untuk kita faham hadis berdasarkan ilmu maqasid? Okey. Yang pertama, disiplin yang pertama, tidak boleh memahami hadis luar daripada lafaznya jika topik hadis tersebut berkaitan dengan perkara yang tidak ada ruang ijtihad padanya. Kita telah pun huraikan dalam kuliah yang lepas, maqasid syariah ialah objektif di sebalik pensyariatan hukum. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Untuk apa? Untuk menjaga nasab, menjaga keturunan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mencuri. Untuk apa? Untuk jaga harta. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minum arak. Apa maqasidnya? Supaya dapat menjaga akal. Itu maqasid. Tapi dalam agama ni ada bab yang kita boleh fikir objektif. Kita boleh fikir. Tapi ada bab dalam agama ni yang kita tak boleh fikir logiknya. Sebab itu Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam satu kata-katanya yang masyhur, dia mengatakan, "Lau kana ad-dinu kulluhu bir-ra'yi lakana asfalu khuf aula bil mashi min a'lah." Atau kama qala. Ali bin Abi Talib mengatakan, kalaulah agama ini keseluruhannya, semuanya dengan pandangan, semuanya dengan akal fikiran, semuanya boleh dipikir dengan otak logiknya, dah tentu bawah khuf, bawah stokin kulit lebih utama untuk disapu berbanding di atas. Sebab kita bila ambil wudu, dia ada satu bab, al-mashu 'alal khufain, sapu di atas stokin kulit. Bila kita dah ambil wudu sempurna dah, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, telinga dan basuh kaki, selesai. Lepas tu pakai khuf. Dan khuf tu tutup buku lali sampai ke hujung kaki, tutup semua. Bila kita bermukim,
Terbatal saja, kita boleh ambil wuduk semula tanpa buka stoking kulit tu. Kita boleh sapu je atas stoking kulit tu dan pergi solat. Kalau untuk bermusafir, boleh sapu sehari semalam, 24 jam. Cuma ulama berbeza pendapat lah. Sapu tu bermula waktu mula sapu ke ataupun waktu mula batal? Ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Kalau untuk bermusafir 3 hari 3 malam, boleh sapu. Sapu atas. Ali kata, ni arahan Nabi SAW berdasarkan kepada hadis-hadis, antaranya hadis Mughirah bin Syu'bah dan hadis sahabat-sahabat yang lain. Ya, Safwan bin Assal juga ada riwayat dalam masalah ni. Bahkan ulama-ulama ahli sunnah mengatakan sapu di atas khuf merupakan lambang bagi ahli sunnah wal jamaah, untuk membezakan ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah pada zaman tu. Kerana Syiah tak terima bab ni. Cuma tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Ali kata kalau agama ni semua dengan kepala otak belaka, dah tentu bawah lebih utama untuk disapu, sebab bawah lagi kotor pada atas. Tapi Nabi sapu di atas, Nabi tak sapu di bawah, sapu di atas. Itu menunjukkan agama ni sebahagiannya kita boleh fikir logiknya, sebahagiannya kita kata wallahu ta'ala a'lam, Allah Ta'ala lebih mengetahui masalah ni daripada kita. Kan? Baru ni saya pergi haji, saya sebut pada jemaah haji, bila kita melontar ni, kita bukan melontar setan. Kalau melontar setan, tak cukup batu besar-besar ini. Kita mau baling batu besar lagi, mungkin batu bata pun kita baling. Tapi para ulama mengatakan batu itu sebesar hummus. Batu tu kecil je, kan, setengah daripada ruah jari pun sudah memadai. Sebab apa kita baling? Kita bukan baling syaitan. Saya ingat lagi zaman dulu muda-muda saya pergi haji kali pertama. Masa tu muda lagi, umur 24 tahun, pergi haji. Tahun tu ramai mati, tahun 2006. Masa saya baling tu, saya melontar tu, orang Arab depan saya dia lebih tinggi. Ada orang Turki, ada orang Arab. Tiba-tiba datang payung, boom, kena kepala Arab kat depan saya. Lepas tu orang baling kayu, ada yang baling batu-batu besar. Jadi Arab depan saya tu dia pusing. Dia kata, ihnamu syayatin ya jamaah. Dia kata, kami bukan syaitan wahai jemaah, tak payahlah baling kat kami. Syaitan tak ada pun kat situ. Betul lah ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, di tempat Aqabah itu, di tempat Jamrah itu, Nabi Ibrahim melontar syaitan yang menggoda dia supaya tidak melaksanakan arahan Allah. Kan? Supaya tidak melaksanakan arahan Allah. Nabi Ibrahim baling. Tapi kita baling bukan baling syaitan. Kita hanya menghidupkan semula apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai satu simbol setianya Nabi Ibrahim kepada Tuhannya, walaupun dalam perkara yang dia tak faham. Tuan-tuan, siapa faham? Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dia anak, kemudian Allah Ta'ala bagi kat dia mimpi, dia sembelih anak dia, dan dia faham itu arahan Allah. Dia faham itu adalah arahan Allah. Tapi dia tak pernah tanya, ya Allah, kenapa kena sembelih pula? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Dia tak tanya. Dia buat. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan yang lain selepas daripada itu, gantikan dengan sembelihan lain, tapi waktu dia bawa Nabi Ismail tu, dia tak tahu. Begitu jugalah jemaah haji pada hari ini. Mereka melontar. Mereka tak tahu kenapa mereka lontar. Kalau tanya pun, pakcik kenapa lontar 7 biji? 14 biji tak boleh ke satu jamrah? Tak, 7 biji je Ustaz. Kita naiklah sikit 10 biji. Tak, 7 biji je. Kenapa 7? Nabi SAW kata apa dalam hadis? Khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada aku cara-cara nak beribadat kamu, tata cara haji kamu. Jadi kita tunduk dan patuh, kita baling. Nabi tunjuk 7, kita baling 7. Kalau tanya pasal apa? Sebab saya nak jadi hamba yang taat. Nabi suruh buat, Allah Ta'ala perintah Nabi untuk buat.
dan saya pun buat. Ada bab dalam agama ni kita faham logikanya, ada bab tak faham. Contoh yang lain saya nak bagi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kita ambil uduk tadi kat rumah. Sampai je dekat masjid, rasa macam nak terkentut. Kita pun lepas secara sembunyi-sembunyi dan senyap-senyap. Pergi ujung-ujung tempat. Kita rasa ini boleh jadi baunya menyengat ni. Kita pun pergi kat tepi-tepi, kat ujung-ujung. Kita pun lepaskan. Lepas tu azan. Nak salat kena ambil uduk lagi tak tuan-tuan? Kena ambil uduk. Bila ambil uduk kena basuh apa? Kena basuh anggota uduk. Kena basuh muka, kena basuh tangan. Kan? Kena sapu kepala, telinga, lepas tu basuh kaki. Yang kentut tadi siapa? Yang kentut tadi punggung. Pasal apa punggung yang buat onar, muka yang kena basuh? Kan? Muka pun tak puas hati. Bukan aku punya sebab. Pasal apa aku yang kena basuh? Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat begitu. Maka kita taat dan patuh. Luar daripada logika akal kita. Luar daripada pemahaman kita. Kerana kita disuruh untuk taat dan patuh dalam perkara yang kita tak faham logikanya. Katalah tadi kita waktu asar tadi kita ada wuduk. Waktu asar kita solat kita ada wuduk. Lepas tu kita ni jenis tahan wuduk. Sampai waktu maghrib wuduk masih ada. Boleh tak kita ambil wuduk lagi sekali walaupun wuduk kita ada? Boleh. Kita boleh ambil wuduk lagi. Dekat-dekat waktu maghrib kita ambil wuduk lagi sekali. Walaupun wuduk tadi ada lagi. Berapa wuduk yang kita ada? 2. Kita pun solat maghrib. Sambil dengar kuliah isyak, nak masuk waktu isyak, kita kata kita nak perbaharui wuduk. Wuduk ada lagi. Kita pergi ambil lagi sekali wuduk. Perbaharui wuduk. Digalakkan. Dan kita pergi lagi sekali. Berapa wuduk kita ada? 3. Lepas aja bagi salam, terkentut sekali. Berapa wuduk yang tinggal? Kita ada 3 wuduk. Daripada asar kita ambil, tak batal lagi. Kita ambil untuk maghrib, tak batal lagi. Kita ambil untuk isyak. Lepas isyak bagi salam, tak tahan dah, dia kata ustaz. Saya kentutlah satu das. Dia pun kentut. Berapa wuduk yang tinggal? Semua wuduk batal. Dia tak boleh kata, tadi saya ambil 3 kali ustaz, saya baru kentut sekali. Kira 2 lah ustaz, ada 2 lagi. Ini bukan main game. Batal. Semua wuduk batal. Kalau nak salat sunat kena ambil wuduk lagi sekali. Di luar daripada logika fikiran akal kita. Jadi bab ni kalau masuk bab ibadat yang akal tak boleh fikir, kita tak payah carilah. Kita hanya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sebab itu saya sebut di situ. Tidak ada yang mempertikaikan tentang batasan kemampuan akal manusia. Akal manusia ni terbatas. Tak ada siapa pertikai. Akal tidak dapat mengetahui semua perkara yang disebutkan oleh nas. Bukan semua benda akal boleh faham logikanya. Juga kadang-kala akal kebingungan dalam memahaminya. Para rasul telah datang membawa sebahagian perkara yang tidak mampu difikirkan oleh akal tentang hakikatnya. Sehubungan itu, perlu diberikan peringatan terhadap 2 perkara. Apa 2 perkara tu? Perkara yang pertama, jika topik bagi hadis adalah sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh akal, maka kita perlu terima dan patuh tanpa mengeluarkan hadis tersebut daripada lafaznya yang zahir. Ini kerana topik ini di luar daripada kemampuan akal. Dalam situasi ini, tidak boleh memahaminya di luar daripada maksudnya yang zahir dengan alasan nak faham ikut maqasid. Tak boleh. Tak boleh. Sebagai contoh, Allah Ta'ala suruh kita salat 5 kali sehari wajib. Kita buat kajian, kita kata sebenarnya solat ni sekadar nak suruh ingat kat Tuhan 5 kali sehari. Jadi kita tak payah solat lah. 5 kali kita ingat kat Tuhan. Boleh? Tak boleh.
kerana lafaz salat, bilangan rakaat salat, bacaan di dalam salat, akal tak mampu nak fikir. Kenapa? Dalam banyak-banyak surah Fatihah dipilih sebagai yang wajib untuk dibaca. Kita tak faham. Dan kita patuh. Tak perlu kata, oh sebenarnya ada maqasid di sebalik ni, kita boleh tinggalkanlah bila kita boleh buat yang lain. Tak boleh. Kerana ni di luar daripada batasan akal. Okey. Yang kedua, perlu memadai dengan maqasid yang telah disebutkan dalam nas bagi masalah-masalah yang tidak ada ruang ijtihad. Kalau dalam dalil ada sebut Allah Ta'ala suruh kamu salat supaya ingat Allah, kita faham salat untuk ingat Allah. Tapi kalau ada cara lain untuk ingat Allah, boleh tinggal salat ke? Tak boleh. Kena pegang juga salat. Ini dalam bab yang akal tak boleh fikir. Terima seperti mana yang disebut. Ar-Raisuni, ini seorang ulama maqasid, masih hidup lagi. Ya. Ulama Arab lah, dia masih hidup. Dia kata apa? Ar-Raisuni membantah para ulama silam yang berpendapat bahawa tidak ada tujuan lain bagi amalan ibadah selain menunaikan hak Allah Ta'ala dengan mengabdikan diri kepadanya. Beliau telah menyebutkan dalil-dalil menerusi Al-Quran dan Sunnah bagi membuktikan bahawa ibadah-ibadah juga terikat dengan maqasid untuk menolak pandangan golongan yang mengingkari tentang kewujudan maqasid di sebalik pensyariatan ibadah-ibadah mahdah, yakni ibadah khusus seperti salat, puasa dan selainnya. Sesungguhnya apa yang disebutkan oleh Ar-Raisuni ni kita perlu tengok balik sebelum kita nak terima secara bulat-bulat. Ini kerana kebanyakan maqasid yang ditunjukkan melalui hukum hakam ta'abbudi telah disebutkan secara jelas oleh nas-nas seperti tujuan kefarduan salat adalah kerana ia boleh mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Ada dalam Quran disebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maqasid salat untuk kita cegah mungkar. Maqasid salat untuk kita jadi orang saleh, disebut di dalam dalil. Kan? Jadi nak kata ibadat ni langsung tak ada maqasid, tak kena jugalah. Tapi kita hanya berpegang kepada apa yang disebut dalam dalil. Itu disiplin yang pertama. Disiplin yang kedua, memahami hadis dalam konteks maqasid tidak boleh hingga membawa kepada berpandangan gugurnya penghujahan sunnah secara mutlak. Maksudnya kalau kita nak pegang hadis secara maqasid, jangan sampai literal hadis tu kita buang terus. Ada sebahagian orang dia sampai nak buang terus literal tu. Macam golongan batini lah. Allah Ta'ala suruh salat, dia tak salat. Dia kata yang penting salat tu adalah menghadirkan jiwa. Jadi kalau boleh menghadirkan jiwa, tak payah salat lah. Sedangkan Nabi SAW salat sampai mati, sampai wafat Nabi salat. Dia belum wafat lagi, dia dah berhenti salat. Macam dia lebih hebat daripada Nabi lah. Kan? Ada tak ulama yang berpegang dengan benda ni? Sekadar bacaan saya macam ada, walaupun tak begitu je lah, tapi macam nak ke arah tu. Seperti mana yang ditunjukkan oleh seorang tokoh moden yang baru saja meninggal dunia. Nama dia Taha Jabir Al-Alwani. Seorang tokoh besar, hebat dia ni. Tapi bila menulis pasal hadis, nampak macam ke arah cenderung untuk pakai Quran. Hadis ni tak payah pakai dia punya literal, ambil pemahaman sudah memadai. Jadi ini bahayalah. Syekh Taha Jabir Al-Alwani, bahaya. Ulama-ulama sepanjang zaman memakai literal, tak buang terus. Tapi ada waktu-waktu kena faham ikut maqasid. Tapi bukan bermakna semua kena faham ikut maqasid sampai tak payah pegang dah literal tu. Ini adalah pandangan yang tak betul lah. Okey? Yang ketiga, tidak boleh mentakwil hadis di luar daripada maknanya yang zahir kecuali jika ada keperluan. Maksudnya kalau Nabi SAW sebut satu perkara, kita kena pegang dulu perkara tu. Bolehkah kita tak pegang perkataan yang Nabi sebut? Asalnya tak boleh. Kecuali jika ada petunjuk, ada keperluan yang jelas, ada bukti, dan baru boleh kita nilai balik.
Macam contohlah yang saya bagi sebelum ni. Nabi SAW, bila sahabat nak pergi ke perkampungan Bani Quraidah, Nabi tak bagi salat asar sehingga disampai ke sana. Sedangkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW ni jaga salat asar ni. Nabi suruh jaga. Dalam hadis-hadis yang lain, Nabi beri kecaman jelas kepada orang yang meninggalkan salat, terutamanya salat asar. Tiba-tiba dalam salat ni Nabi kata jangan salat sampai di perkampungan Bani Quraidah. So sebahagian sahabat dia pegang literal. Nabi tak bagi sampai kita sampai sana, bila kita sampai sana baru kita salat. Yang sebahagian lagi kata tak, Nabi bukan larang kita salat. Sebelum ni Nabi suruh kita salat, cuma Nabi suruh kita segera. Jadi dia orang tak pegang literal tu, dia orang pegang pemahaman. So dia orang salat juga, tapi dia orang sampai awal. Maka Nabi tak marah yang salat ni. Yang tak solat dah tentu Nabi tak marah. Yang tak solat sampai di perkampungan Bani Quraidah, tentulah Nabi tak marah, sebab itu arahan jelas yang literal. Tapi yang solat di pertengahan jalan dan sampai awal pun Nabi tak marah. Menunjukkan sebahagian hadis ni ada yang boleh difahami secara maksud, tapi tak boleh melainkan, tak boleh buat macam ni melainkan ada keperluan. Bila ada keperluan? Bila ada bukti yang jelas daripada dalil, baru kita buat. Kalau tak, jangan. Okey, contoh, para ulama telah memutuskan bahawa asal pada sesuatu ucapan adalah berdasarkan kepada zahir. Itu asal. Siapa yang ucap perkataan, kita kena faham zahir dulu. Okey? Oleh itu tidak boleh mengubah sesuatu lafaz kepada selain maknanya yang zahir, melainkan adanya qarinah, ada bukti. Okey? Tafsiran-tafsiran ulama terhadap sebahagian hadis-hadis Nabi SAW yang mereka tafsirkan di luar daripada maknanya yang zahir, dan mereka mentakwilkannya berdasarkan makna yang sesuai dengan maqasid syariah, adalah kerana jika mereka tafsir secara zahir akan menyebabkan berlakunya pertentangan dengan nas-nas syariah yang lain ataupun maqasid syariah yang muktabar. Maksudnya ada bukti, baru dia orang boleh keluarkan daripada makna yang zahir. Ya? Antara contoh, bagi contoh faham sikit. Okey, tengok contoh hadis daripada Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis ni sahabat kata, qala an-nas ya Rasulullah ghala as-si'ru fasa'ir lana. Dia kata, wahai Rasulullah, harga barangan telah menjadi mahal, maka tetapkanlah harga untuk kami. Kan Nabi ni selain daripada dia Nabi, dia adalah pentadbir, Nabi khalifah. Selain daripada Nabi ni khalifah, dia adalah jeneral perang. Kan? So Nabi ni dia ada macam-macam lah peranan dia. So bila ada masalah agama, orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya, ya Rasulullah, apa hukum ni, apa hukum tu dalam bab agama. Dalam bab pentadbiran negara pun, orang datang tanya juga. Dia kata, ya Rasulullah, ghala si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, harga barangan telah menjadi mahal, jadi letakkanlah harga. Serupa macam kita lah tuan-tuan. Kan? Mahal tak harga sekarang? Mahal kan? Kita komplain tak? Komplain lah juga. Suruh siapa yang urus? Suruh menteri lah urus. Kan? Tapi menteri dah ada skrip, kurangkan makan telur bila harga telur naik. Kan? Skrip yang sama kan. Kadang-kadang kita pun heran juga. Tapi tak apalah, bab politik tu kita tak masuk campur lah. Cuma kita pun tak puas hati juga. Kita minta kerajaan kawal harga. Sama tak macam Nabi? Macam orang di zaman Nabi? Sama lah. Harga jadi tinggi. Dia orang pun datang kat Nabi mengadu, ya Rasulullah, kawal harga barang, letak harga shilling. Letak harga shilling supaya tak boleh lepas daripada harga tu. Maka Nabi SAW kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha huwal musa'ir al-qabid al-basit al-raziq
wa inni la arju an alqallaha wa laisa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala mal. Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan harga, yang menggenggam, yang menghamparkan, yang memberikan rezeki, dan sesungguhnya aku mengharapkan ketika mana aku bertemu Allah, tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang menuntut daripada aku tentang kezaliman yang aku lakukan pada dia, sama ada pada darah ataupun pada harta. Saya tak tahu, ujung-ujung ni saya balik-balik pada haji ni, saya punya tekak jadi macam tak apa nak kuat. Cakap kuat sikit, jerit-jerit sikit, dia dah jadi gatal lah kan. Sekejap, saya kena basahkan sikit tekak. Bismillah. Baik. Okey tuan-tuan, hadis ni sahih. Jadi kalau hadis ni dapat kat menteri, dia pun suka tak? Dia pun suka. Tak payah letak harga lah, Nabi tak bagi. Siap dibaca hadis ni lagi, innallaha wal musa'ir al-qabid al-basit al-raziq. Nabi suruh, Nabi kata tak boleh. Macam tuan-tuan boleh terima ni hadis ni? Kita rasa macam pelik lah sikit kan. Maka sebab itu majoriti ulama mengatakan kerajaan tak boleh kawal harga barang. Tak boleh. Macam okey, majoriti ulama kata tak boleh kawal harga barang, tak boleh. Tapi dalam ramai-ramai itu ada segelintir ulama. Antara ulama yang terkenal dalam masalah ni, nama dia Ibnu Taimiyah. Biasa dengar nama ni? Ibnu Taimiyah. Dia ni glamour lah. Biasanya orang sebut Ibnu Taimiyah ni, yang ni rujukan Wahabiyah. Tapi hari ni kebanyakan negara pakai fatwa dia ni. Walaupun negara yang inti Wahabi pun pakai jugalah. Dia benarkan kerajaan kawal harga barang kerana dia mempunyai nazar maqasidi. Dia mempunyai pandangan maqasid terhadap hadis ni. Literal hadis ni memang macam tu. Nabi tak bagi kawal harga barang. Tak boleh ke? Dia kata kalau kepada sampai tahap berlakunya kezaliman, maka kerajaan boleh kawal. Sebab apa? Sebab Nabi tak nak kawal di zaman Nabi SAW, sebab Nabi tak nak zalim ke orang. Di hujung tu Nabi sebut, Nabi kata apa? Wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala mal. Aku tak nak nanti bila aku bertemu Allah di hari akhirat, aku tak nak ada di kalangan kamu yang datang jumpa aku tuntut kezaliman yang aku buat pada dia, sama ada pada darah ataupun pada harta. Clear kan? Maksud Nabi nak mengangkat kezaliman. Sebab tu Nabi tak nak di zaman tu, Nabi tak nak kawal harga barang. Kata Ibn Taimiyah, di zaman dia telah muncul golongan-golongan peniaga yang jahat, yang menyorokkan barang-barang supaya harga jadi naik. Ada di zaman itu orang yang berpakat dengan penjual, dengan diupah oleh penjual untuk menaikkan harga barang dalam lelongan-lelongan supaya orang tak dapat beli dengan harga yang murah. Dia kacau market. Zaman Ibn Taimiyah, dia memfatwakan kalau sampai kepada tahap kezaliman berlaku ke atas pengguna, kezaliman berlaku ke atas pembeli disebabkan oleh kezaliman penjual, maka pada masa itu kerajaan kata boleh harga kita kawal harga barang dengan kawalan yang munasabah. Siapa fatwakan ni? Ibn Taimiyah. Siapa pakai polisi ni? Seluruh dunia hari ni. Kita lawan cakap Nabi ke?